Fokus dari negeri di bawah bayu. Ada cerita mengenai suasana sesi pembukaan sekolah termasuk prasekolah. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Alif. Sesi pembukaan sekolah bagi fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN peringkat negeri Sabah berjalan lancar. Ini termasuklah prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Tinjauan kru RTM sekitar ibu negeri mendapati pematuhan prosedur operasi standard menjadi keutamaan pihak sekolah bagi memastikan keselamatan anak-anak agar tidak dijangkiti COVID-19. Pemantauan daripada awal lagi, SOP, lepas itu daripada lawatan daripada Jabatan Pendidikan juga ada. Sekolah membuat sanitasi untuk membersihkan kawasan-kawasan bilik darjah, juga kawasan di sekitar prasekolah tersebut. Kita berpuas hati dan amat bersyukur kerana penglibatan ibu bapa dan guru telah pun direalisasikanlah, di mana kita pun sudah buat sanitasi, kan, pembersihan kelas-kelas sebelum memasukinya. SOP dia bagi saya sangat berkeyakinan bagi ibu bapa lah. Bagi saya sebagai ibu bapa murid di sini sangat berkeyakinan lah dengan SOP yang guru-guru sedia pihak Persatuan Ibu Bapa bagi semuanya sangat baguslah. Saya melihat ibu-ibu bapa yang mengantar anak-anak adalah okey saja, tiada masalah. Jadi kami sebagai pengawal keselamatan tu pun macam bilang salah apalah, yang tiada komen apa-apalah. Sebelum ini, KPM membenarkan pembukaan sekolah secara bersemuka bagi sesi pengajaran dan pembelajaran untuk peperiksaan awam bermula 3 Oktober lalu di Sabah. Baik, ini berkenaan pematuhan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3. Malam semalam seramai 29 individu telah dikompaun menerusi operasi bersepadu cegah jenayah OBCJ Siri 6 di salah sebuah pusat hiburan di Kota Kinabalu. Kompaun dikeluarkan bernilai RM66,000 melibatkan kesalahan tiada penjarakan fizikal dan operasi lebih masa. Kita juga telah menangkap satu wanita warga asing yang berada di dalam pusat hiburan tersebut. Dipercayai beliau bekerja di pusat hiburan. Kita akan membuat operasi secara besar-besaran ke atas semua pusat hiburan yang melanggar SOP PPN Fasa 3. Sementara itu, sebanyak 12 tangkapan berjaya dibuat sepanjang operasi OBCJ IPK Kota Kinabalu sejak 27 Oktober baru-baru ini. Antaranya kesalahan dadah, ugutan dan pecah rumah melibatkan 6 hotspot sekitar bandaraya. 6 siri, masuk malam ini kita mengadakan 6 siri. Memang kejayaan setakat ini, dan dalam masa yang sama dalam tempoh OBCJ ini jenayah dengan jenayah telah menurun di ke-6 hotspot yang kita laksanakan OBCJ tersebut. SCP Muhammad Zaidi turut memberitahu operasi seumpama akan diteruskan melibatkan semua bahagian IPD Kota Kinabalu. Belanjawan Negara 2022 yang diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Jumaat terus menerima reaksi baik oleh rakyat di negeri ini. Antaranya bantuan keluarga Malaysia sehingga RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Disandarkan, masyarakat melihat bantuan yang diumumkan itu disifatkan sebagai keprihatinan kerajaan secara keseluruhan. Pada pandangan saya, bantuan yang diberikan oleh PM ini bertepatan kepada masyarakat dan pembentangan bajet yang diumumkan juga meliputi semua masyarakat termasuk belia tidak dilupakan dan juga kepada mereka-mereka yang berpendapatan rendah lah. Sangat bertepatan sekali lah. Jadi bagi pandangan saya, bantuan kerajaan begitu kami bagi penduduk kampung lah, mewakili penduduk kampung mengucapkan terima kasih lah kepada kerajaan yang telah membagi perbelanjaan begitu yang mempunyai anak 3 orang sampai RM2,000. Jadi alhamdulillah lah. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah mengumumkan bajet 2022 di mana anak 3 orang akan mendapat bantuan RM2,000
dan ke bawah. Bantuan sebegini dapat membantu kaki tangan kerajaan khususnya lah. Dan terima kasih juga kepada pihak kerajaan yang begitu prihatin kepada kaki tangan kerajaan sebagai tulang belakang mereka, khususnya kepada guru yang dapat lagi bantuan berjumlah RM100 untuk persiapan membuat, membeli, menyediakan bahan bantu mengajar. Selain itu, turut disediakan bantuan khas keuangan sebanyak RM700 kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah di negara ini. Sebanyak 58 pain darah berjaya dikumpul menerusi program Derma Darah Anjuran Gabungan Persatuan Talisemia Sabah, Hospital Queen Elizabeth II dan Persatuan Bulan Sabit Merah Kota Kinabalu yang berlangsung semalam di Inanam. Presiden Persatuan Talisemia Sabah, Francis Muji memberitahu program sehari ini bertujuan mengumpul darah untuk yang memerlukan, khususnya pesakit talisemia. Untuk membantu pihak tabung darah untuk mengutip darah untuk dibahagikan ataupun diberikan kepada mereka yang memerlukan, terutama sekali kepada pesakit-pesakit thalassemia major. Pesakit-pesakit thalassemia ini bergantung darah untuk kelangsungan hidup mereka. Menurutnya, selain untuk mendapat bekalan darah, program ini juga bertujuan memupuk kesedaran kepada orang ramai untuk tampil membantu. Katanya bekalan darah mengalami kekurangan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, berikutan kawalan pergerakan orang ramai dan larangan penganjuran aktiviti seumpama. Semua pun sekarang memerlukan hospital, semua memerlukan darah sekarang. Jadi inilah masa kita lah, walaupun dalam keadaan COVID, tapi ada alternatif macam ini, mungkin banyak yang nyawa boleh selamat. Derma darah ini sangat bagus diadakan macam di pekan-pekan begini sebab dapat mencapai lebih banyak penderma. Mana koda di tulun-tulun itu, tulun suai lalabus, harap koda ada misampuro ginaw lah. Dan mana kodong itu mandar marah ada itu. Armada Bersatu Putatan menyambut baik inisiatif kerajaan untuk terus memperkasa golongan belia melalui pembentangan bajet 2022. Usaha itu penting bagi membolehkan lebih ramai belia berupaya bersaing sehingga ke peringkat global. Ketuanya Muhammad Iskuzawan Israk Arsid melihat inisiatif langkah belia seperti Jamin Kerja, MyStep dan skim perintis mampu membantu golongan muda, terutama yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Program-program yang berimpak tinggi lah sebab kita lihat PKP selama 2 tahun ini memberi impak yang begitu besar terhadap orang muda, banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang apa. Jadi program-program berimpak tinggi ini adalah untuk membantu mereka untuk memulakan balik karier mereka sama ada dari segi perniagaan, pendidikan ataupun sukan. Tambahnya, usahawan muda juga harus dipertingkatkan dari segi didikan, pinjaman dan bantuan mudah alih. Mengenai aktiviti berbasikal dalam kalangan belia masa kini, Muhammad Iskuzawan turut menekankan mengenai aspek keselamatan dan etika. Ia susulan terdapat banyak isu yang viral di media sosial melibatkan penunggang berbasikal. Selama ini kita nak tahu untuk keselamatan raya, taklimat tadi sudah dibagi tahu adalah untuk kesedaran diri sendiri untuk saya dan kawan-kawan saya yang lain. Terima kasih kepada Armada yang memberi sumbangan begini, walaupun kecil kita nampak, tapi kita nampak besar. Baik saudara, sekian perkembangan dari Sabah. Patuhi SOP dan arahan semasa pihak berkuasa. Kembali bersama Alif, silakan.